Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari bin Hasrun, JID 170002, dan tujuan saya pada hari ini ialah ingin merumuskan mengenai subjek sosiologi bahasa yang diajar oleh Profesor Dr. Hisham. Okey, yang pertama, pada kuliah 1 saya telah mempelajari tentang sosiologi bahasa, di mana dalam pada kuliah kali ini saya mempelajari mengkaji hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Seterusnya saya juga mengkaji bahawa sosiologi bahasa ini saya melihat bagaimana kesan bahasa kepada sesebuah masyarakat. Seterusnya sosiologi bahasa ini juga melihat kepada perkembangan sosial yang dipengaruhi oleh penggunaan bahasa oleh seseorang individu. Seterusnya, sesiapa yang dibenarkan mengguna suatu bahasa, dengan siapa dan keadaan bagaimana bahasa itu boleh digunakan. Ada 4 bahagian dalam sosiologi bahasa ini. Yang pertama ialah deskriptif, yang kedua ialah normatif, dinamik dan gunaan. Seterusnya, pada kuliah kedua saya telah mempelajari tentang perancangan bahasa, di mana dalam kuliah perancangan bahasa ini saya telah mempelajari tentang masalah bahasa, di mana masalah bahasa itu menunjukkan hubungan timbal bahasa antara kod bahasa dengan bahasa, hubungan kod sosial dan pola sosial sesebuah masyarakat. Seterusnya saya juga mempelajari tentang hubungan komunikasi bukan verbal. Seterusnya ada 2 masalah utama dalam perancangan bahasa, iaitu yang pertama ialah pemilihan dan yang kedua ialah pembakuan. Seterusnya saya juga telah mempelajari tentang perancangan bahasa seperti perbuatan dan tindakan yang dirancang. Seterusnya bahasa ialah alat komunikasi lah. Okey, seterusnya saya juga mempelajari tentang kepentingan bahasa. Kepentingan bahasa ini adalah sebagai lambang kedaulatan, alat penyatuan, dan seterusnya alat keefisienan dan sebagainya. Seterusnya pada kuliah ketiga saya telah mempelajari tentang pelaksanaan perancangan bahasa. Ya, terdapat banyak modul yang dipergunakan oleh sarjana-sarjana asing, seperti Ferguson pada tahun 1968 menerangkan bahawa perancangan bahasa ini antara yang dalam modulnya terdapat beberapa elemen yang dipergunakan seperti perabjadan, pembakuan dan pemodenan. Seterusnya, terdapat beberapa peringkat perancangan bahasa. Yang pertama ialah perancangan kepada perancangan bahasa itu sendiri. Yang kedua ialah perancangan taraf bahasa, perancangan korpus, dan seterusnya pelaksanaan dan penilaian perancangan bahasa itu sendiri. Okey, seterusnya pelaksanaan ini ada 4 peringkat. Yang pertama ialah subnasional, contohnya di sekolah Cina dan sekolah Tamil. Seterusnya peringkat nasional seperti membina bahasa, mengisytiharkan bahasa kebangsaan sebuah negara. Yang seterusnya ialah supranasional seperti pembentukan Majlis Bahasa Indonesia Malaysia, MABBIM. Seterusnya ialah tempohnya ialah ada 3, iaitu tempoh secara pendek, tempoh panjang dan tempoh secara berterusan. Seterusnya pada kuliah keempat saya telah mempelajari tentang dasar bahasa. Dasar bahasa ini ia merupakan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menetapkan garis panduan penggunaan bahasa dalam sesebuah negara. Terdapat beberapa komponen. Yang pertama ialah penetapan bahasa kebangsaan, dan seterusnya menempatkan kedudukan bahasa lain daripada berdasarkan fungsi-fungsi bahasa tersebut. Tujuannya ialah untuk ada titi negara, penyatuan dan alat keefisienan. Seterusnya ialah penentuan dasar bahasa. Terdapat 2, iaitu yang pertama oleh Fishman, penentuan bahasa ini berdasarkan tipologi, dan Heinz menetapkan bahawa penentuan dasar bahasa ini berdasarkan tempat asal usul bahasa tersebut. Okey, seterusnya untuk kuliah kelima saya telah mempelajari tentang perancangan korpus bahasa, di mana berlakunya pelaksanaan 2 peringkat pelaksanaan, itu kodifikasi bahasa iaitu pembuakan bahasa, dan perluasan bahasa iaitu penambahan unsur. Seterusnya ialah saya telah mempelajari tentang bahasa baku itu sendiri, di mana bahasa baku ini merupakan kelainan bahasa yang menunjukkan keseragaman dalam fungsi dan bentuk. Seterusnya saya telah mempelajari fungsi bahasa baku, fungsi kelainan bahasa dan keefisienan kelainan bahasa baku. Seterusnya pada kuliah ke-6 saya telah mempelajari tentang mekanisme perancangan bahasa, di mana dalam tajuk ini saya telah mengenal pasti beberapa agensi atau pihak yang bertanggungjawab
dalam perancangan bahasa ini, iaitu seperti Dewan Bahasa dan Pustaka, Jawatan Kuasa Tetap Bahasa, Majlis Bahasa Indonesia Malaysia Brunei, iaitu MABIM. Seterusnya ialah unit bahasa seperti Kementerian Pendidikan dan Maktab Perguruan. Seterusnya pada kuliah ke-7 saya telah mempelajari sistem ejaan Rumi. Dalam tajuk ini saya telah mempelajari ejaan Rumi awal, seperti pada waktu ini kebanyakan sistem ejaan ini diperkenalkan oleh sejarah asing seperti Antonia Pigafetta dan Thomas Bowry yang memperkenalkan sistem ejaan bahasa Rumi. Seterusnya ialah terdapat sistem ejaan Rumi yang berdasarkan ejaan Malindo pada tahun 1959, hasil kerjasama daripada Indonesia dan Malaysia. Seterusnya saya juga mempelajari peraturan dalam sistem ejaan Rumi seperti vokal, diftong, konsonan, peraturan huruf besar dan sebagainya. Seterusnya pada kuliah ke-8 saya telah mempelajari peristilahan, di mana pelaksanaan ini dilakukan oleh Dewan Bahasa Pustaka dan MABIM, MABBIM, iaitu Majlis Brunei, Indonesia dan Malaysia. Seterusnya saya juga mempelajari mengenai dasar pembentukan istilah dan kaedah untuk menghasilkan suatu peristilahan, iaitu yang pertama ialah pinjam terjemah, dan seterusnya kaedah pinjaman. Okey, yang terakhir pada kuliah ke-9 saya telah mempelajari tentang bidang perkamusan, di mana saya telah mempelajari apa itu kamus, dan saya juga telah mengenal pasti 3 jenis kamus yang telah dihasilkan oleh DBP, Dewan Bahasa Pustaka, iaitu kamus Eka Bahasa, yang kedua kamus Dwi Bahasa, dan seterusnya ialah kamus istilah. Seterusnya saya juga mempelajari peranan DBP dalam perkamusan, dan saya juga mempelajari kamus yang sedang diusahakan oleh DBP sejak sekian lama sehingga ke hari ini, dan akan diterbitkan pada masa yang akan datang. Okey, kesimpulannya apa yang saya dapat rumus daripada subjek sosiologi bahasa ini, saya dapat mengenal pasti peranan badan-badan kerajaan dan yang pihak yang bertanggungjawab untuk mempertahankan dan memperkenalkan sistem pembukaan bahasa, perkamusan, peristilahan dan sebagainya. Jadi bagi saya sosiologi bahasa ini sangat penting, kerana dengan pengenalan subjek ini kita menyedari bahawa masih terdapat banyak pihak yang berusaha untuk menjadikan bahasa Melayu ini terus terpelihara dan terus menjadi bahasa yang boleh diterima dan mampu bersaing dan setaraf dengan bahasa-bahasa antarabangsa yang lain. Jadi itu sahaja daripada saya. Diharapkan Dr. Hisham sendiri dapat menerima hasil rumusan saya ini. Jadi saya sudahi rumusan saya ini dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.